Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'alukal khaira wal afiyata wan najata fid dunya wal akhirah bi anna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan-Mu daripada kami mempersekutukan sesuatu apa pun jua dengan-Mu dalam keadaan kami mengetahui hakikat kesesatannya, dan kami memohon keampunan-Mu atas apa jua bentuk kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan tidak kami ketahui kesesatannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita di pagi yang permai dan bahagia ini untuk sekali lagi kita sama-sama ikuti insya-Allah sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, untuk sesi perkongsian kali ke-22 insya-Allah. Semoga sesi-sesi perkongsian audiobook bacaan kitab ini yang telah dan akan terus kita kongsikan dari masa ke semasa akan sangat-sangat bermanfaat bagi terutamanya penulis kitab ini Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, dan juga bagi kita semua untuk menjadi asbab bagi Allah memperelokkan, memperkemaskan, meningkatkan kefahaman yang tepat mengenai agamanya, serta menjadi asbab untuk merdekanya, bebasnya akidah dan ibadah kita daripada apa jua bentuk kesyirikan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi asbab terhalangnya kita daripada rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini adalah hasil terbitan Karya Bestari dan edarannya oleh Geruk Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Dan untuk makluman, versi yang kita sedang ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab, alhamdulillah kita telah pun kongsikan antara lainnya muqaddimah kitab, bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak,
Bab 2, ibadah dalam Islam. Dan sekarang ini kita sedang berada di bab 3, umat yang terbaik. Dan kita telah pun menyelesaikan perkongsian bacaan untuk subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah, subtopik Wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang ini kita berada di perkongsian terakhir, insya-Allah, untuk subtopik hakikat iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seterusnya, insya-Allah di sesi perkongsian berikutnya akan kita teruskan lagi dengan subtopik terakhir bagi bab 3, umat yang terbaik, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muqaddimah kitab. Dan untuk makluman, sekarang ini insya-Allah akan kita kongsikan perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-22. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Agama yang suci murni daripada apa jua bentuk kesyirikan. Dan agar mereka itu mendirikan solat dan menunaikan zakah. Itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Shadaqallahul azim. Bab 1, Islam agama yang hak. Alhamdulillah telah pun kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bab 2, ibadah dalam Islam, juga telah kita kongsikan bacaannya di dalam sesi-sesi sebelum ini. Alhamdulillah. Bab 3, umat yang terbaik. Alhamdulillah telah kita selesaikan perkongsian bacaan untuk beberapa subtopik daripada bab ini, iaitu subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah, subtopik Wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan subtopik hakikat iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sebahagian daripada isi kandungannya telah pun kita kongsikan perkongsian audiobook bacaannya dalam sesi sebelum ini.
Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-22 akan kita teruskan lagi dengan bahagian akhir daripada subtopik hakikat iman ahli sunnah wal jamaah, iaitu sebab-sebab iman bertambah ataupun sebab-sebab meningkatnya iman. Di antara sebab-sebab yang paling penting untuk menambahkan ataupun mempertingkatkan keimanan ialah dengan memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Pertamanya, ilmu. Keduanya, amal. Dan ketiganya, zikir dan fikir. Antara sebab-sebab iman meningkat ataupun bertambah, yang paling utama adalah ilmu. Pertambahan ilmu menjadi penyebab utama peningkatan keyakinan dan makrifah. Ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar dan Junda bin Abdullah radhiyallahu anhum, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an fazdadna imana. Kami pelajari iman, kemudian kami pelajari pula Al-Quran, maka dengannya bertambah-tambahlah iman kami. Dimaksudkan dengan ilmu ialah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, tanda-tanda kebesarannya, ilmu tentang Rasulnya, akhlaknya, syariatnya, perjalanan hidupnya, yakni sirahnya, ibadahnya, perjuangannya, muamalahnya, yakni pergaulannya, dan ilmu tentang kitabul Quran serta kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, perumpamaan, hukum hakam, pengajaran dan lain-lainnya yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Ringkasnya, tidaklah sama antara orang yang mempunyai ilmu dengan mereka yang jahil. Demikian juga tidak sama antara orang yang mengetahui secara umum dengan mereka yang mengetahuinya secara terperinci. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, yakni orang yang berilmu. Dimaksudkan dengan ulama di dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang mengetahui tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dan sebab-sebab kepada meningkatnya iman, bertambahnya iman, yang kedua adalah amal. Memperbanyakkan amalan soleh dan ketaatan akan mampu menambah serta memperkuatkan iman seseorang. Tetapi jika kurang ketaatan dan amalan soleh, maka malah terlalu menurutkan nafsu syahwat, maka imannya akan kian melemah. Malah ada sebahagian umat Islam yang bergelumang maksiat, sanggup menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana ingin mempertahankan kemungkaran yang dilakukan. Jika sampai ke tahap ini, seseorang boleh terkeluar daripada Islam wal iyazubillah. Sebagaimana dimaklumi
bahawa asas iman ialah 2 kalimah syahadah. Syahadah pula tidak akan sempurna jika gagal memenuhi 3 rukunnya, iaitu diucapkan melalui lisan, dibenarkan di dalam hati dan dilaksanakan dengan anggota. Oleh itu, jika seseorang hanya mengucapkan pengakuan imannya secara lisan dan membenarkan di dalam hati, tetapi enggan mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, maka imannya tidaklah sempurna. Dalam kata lain, semakin bertambah kepatuhannya kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin meningkatlah pula keimanannya. Demikian jugalah jika sebaliknya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan juga keadaan, serta kerap memikirkan tentang ciptaannya dapat membantu memperkuatkan serta menambah iman. Sikap mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya di dalam suratul Furqan ayat 73. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah mereka menghadapinya sebagaimana orang yang tuli dan buta. Ayat yang mulia ini menjelaskan salah satu sifat hamba Allah yang Maha Pengasih, yakni Ibadur Rahman, iaitu mereka tidak menghadapi ayat-ayat Tuhan mereka sebagaimana sikap orang yang buta dan tuli. Tetapi mereka bersedia mendengar dan menghayati pengajaran yang terkandung di dalamnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Hati mereka sentiasa terbuka untuk menerima nasihat dan pelajaran. Fikiran mereka selalu merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk difahami dan diamalkan, sehingga semakin bertambahlah keimanan serta keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini. Semoga perkongsian terdahulu dan juga yang seterusnya akan sangat-sangat bermanfaat dan menjadi asbab untuk Allah kurniakan kita kefahaman yang tepat di dalam beragama, dan menjadi asbab untuk Allah bersihkan i'tiqad dan amal kita daripada sebarang bentuk kesyirikan yang boleh membawa kepada terhalangnya kita daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah dan terima kasih di atas kesudian melapangkan masa mengikuti sesi perkongsian pada hari yang berbahagia ini. Dan untuk sesi perkongsian selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan subtopik Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian yang selanjutnya, insya-Allah.